Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam cikgu. Okay. Terima kasih. Okay, untuk rekreasi dan kesenggangan, hari ini kita akan belajar, kita tengok standard kandungan, melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan, lepas tu mengaplikasikan strategi dan idea kreatif dalam aktiviti rekreasi, patuh kepada keselamatan, tunjukkan keyakinan dan tanggungjawab, berkomunikasi, membentuk kumpulan dan bekerjasama, memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa lakukan aktiviti. Okey, kita tengok sama-sama rekreasi dan kesenggangan. Kesenggangan ini merupakan aktiviti terancang. Okey, dia adalah aktiviti terancang yang bertujuan memberikan kepuasan kepada diri, keseronokan, lepas tu ketenangan jiwa dan minda kepada individu yang terlibat. Kita tak nak buat aktiviti rekreasi ni jadi tension, tak. Kita nak release tension, kita lakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Okey, aktiviti ini dilakukan, okey, antaranya adalah, ini yang suka sangat ni, perkemahan. Pernah tak berkemah kelas? 2 Sigma pernah berkemah tak? Ada yang tak pernah berkemah ke? Saya tak pernah kemah. Tak pernah. Allah. Ini kena belajar ni untuk berkemah ni. Selepas tu ada aktiviti berkayak, ada yang mendaki gunung. Ada jenis yang mendaki gunung. Ada tak yang pernah mendaki gunung? Bukit ke gunung ke, pernah tak? Ada. Yang paling kalau dekat Malaysia ni gunung yang paling tinggi apa dia? Dekat mana? Negeri mana? Kinabalu. Gunung Kinabalu dekat negeri mana? Sabah. Sabah. Okey, nanti kalau yang berminat untuk mendaki gunung, nanti belajar macam mana untuk kuatkan diri, berlatih untuk pergi ke mendaki gunung. Yang paling tinggi di Malaysia adalah Kinabalu. Selepas tu berakit. Dekat Ipoh, dekat Perak sendiri ada kawasan berakit. Antaranya adalah di Gopeng. Siapa kampung di Gopeng? Dia beruntung sebab sungai dekat situ banyak jeram. Selepas tu ada permainan tradisional. Okey, ini antara aktiviti-aktiviti yang kita lakukan semasa waktu senggang, okey, ataupun kita nyatakan aktiviti rekreasi lah. Jadi penglibatan murid dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan ini mampu memelihara serta memupuk persefahaman. Okey, itu yang penting. Tak ada gaduh-gaduh, semangat kerjasama. Selepas tu wujudkan suasana kemesraan. Lepas tu eratkan perhubungan. Okey, hal ini menggalakkan perkembangan nilai-nilai hidup yang sihat, okey, dalam kalangan murid. Okey, murid juga boleh mengaplikasikan ini yang penting ni dalam perkemahan ni, jenis-jenis simpulan dan ikatan, okey. Semasa nak membina kemah, lepas tu ada nak membina gadget, okey. Dan topik ini juga merangkumi permainan tradisional iaitu jengkek ligan dan satu lagi bola 7 kaki. Macam mana bola 7 kaki dengan jengkek ligan itu? Okay, kita tengok gambar di sebelah kanan dalam buku teks kamu ni. Ini adalah salah satu ikatan, okay, simpulan buku sila yang akan kamu belajar selepas ini. Lepas tu macam mana kita nak berkemah, kita nak membina gadget, bermain jengkek ligan. Ni ting-ting lah ni kan? Pernah main tak ni? Jengkek ligan ni? Kita angkat sebelah kaki, selepas tu kita ligan. Ligan tu apa maknanya, kelas? Siapa tahu ligan tu apa? Ligan tu adalah kejar. Jengkek ligan. Selepas tu bermain 7 kaki. Okey, ini permainan-permainan yang akan kita belajar dalam unit 5 ini. Okey, kita tengok gadget ini alatan yang dibina ketika perkemahan. Okey, kalau kamu tak tahu maksud gadget tu apa, ini adalah alatan yang dibina ketika perkemahan. Antaranya, kita boleh bina meja, kita boleh bina untuk sangkut pakaian, sangkut alatan-alatan memasak dan sebagainya. Okey, kalau dekat sini kita tengok gambar ni, jom berkemah ni. Pastikan semua peralatan sesuai dan selamat digunakan. Ini cikgu dia orang lah ni. Okey, lepas tu ada beberapa orang pelajar tengah berdialog, ada yang tengah fikir sendiri. Yang ni tengok apa ni? Saya membuat ikatan silang gunting untuk menyambungkan
2 atau 3 batang kayu seperti gadget tripod yang telah saya bina. Ni gadget tripod ini ada kepentingan dia, diletakkan sama ada besi, selepas tu dia boleh letakkan cerit. Dan dia gunakan untuk memasak air. Dia ada juga, dan ada juga dia boleh menggantung alatan-alatan memasak. Okay, kita tengok ini pula. Saya membuat ikatan simpul manok. Apa tujuan dia? Untuk memulakan ikatan pada kemah. Sebelum kita nak ikat kemah tu, dia mulakan dengan ikatan simpul manok. Itu yang penting. Sebab apa? Nanti kalau kita nak buka kemah ini mudah dibuka ikatan dia sebab digunakan simpul manok. Okay, next. Saya membuat ikatan pengail. Ikatan pengail apa tujuan dia? Tujuan dia mengikat tali pada pancang kemah. Ini penting juga. Okay, dia banyak ikatan-ikatan yang kita perlu tahu semasa kita nak berkemah. Okay, kita tengok ni. Rak kasut ini. Kita tengok ada dibina rak kasut digunakan batang kayu dan sebagainya. Lepas tu di setiap batang-batang kayu ni ada ikatan-ikatan dia. Rak kayu kasut ini menggunakan ikatan serong. Dia ada, nanti kita akan belajar ikatan serong yang mengikat dua batang kayu yang melintang dan mendegap. Okey, apakah jenis ikatan yang digunakan? Ni ikatan serong lah ni. Okey, ada lagi ikatan yang lain. Next, dekat ujung sini ada pelajar perempuan ini. Gadget ampayan ini dihasilkan dengan menggunakan ikatan seraya. Nanti kita akan belajar macam mana ikatan seraya ini. Dia adalah untuk mengikat dua batang kayu yang bersilang. Okey, ini adalah gadget untuk menyidai kain. Kita tengok keselamatan. Pastikan tapak perkemahan selamat dan bersih. Pastikan alatan tajam disimpan di tempat yang sepatutnya. Patuhi garis panduan langkah keselamatan. Murid perlu sentiasa dalam pengawasan guru. Murid perlu bergerak dalam kumpulan. Pastikan kawasan perkemahan tiada dahan dan ranting mati di atas pokok supaya kalau kita buat kemah di situ tiada dahan yang besar jatuh hempap kemah. Kalau kita ada dalam kemah tu terkena kita sekali. Okey, kita tengok jelaskan kesan aktiviti perkemahan dalam membentuk keyakinan diri murid. Okey, betul ke? Ada tak kesan dia kalau kita berkemah ni? Pernah berkemah kan? Kita boleh terapkan orang kata apa? Keberanian. Sebab kemah ni dalam keadaan yang malam ni di tempat yang sunyi, bukan dekat bandar ni tau. Kalau kamu tengok sekeliling ni di dalam kawasan hutan, nanti bunyi cengkerik malam-malam, bunyi binatang-binatang. So kita dapat tingkatkan keyakinan diri kita. Okey, dan ada juga keyakinan kepimpinan kita. Okey, ini adalah simpulan dan ikatan untuk kita lakukan aktiviti perkemahan. Saya besarkan sedikit. Okey, yang pertama ini, okey, nampak ke apa yang saya share ke saya tak share? Share kan? Nampak ke apa yang saya share ni? Nampak. Nampak kan? Okey, yang pertama, ikatan simpul manok. Okey, kalau kamu tengok dekat sini tadi, ini adalah kemah. So, sebelum kita lakukan ikatan, kita akan buat satu ikatan pemula. Inilah kita panggil simpul manok. Kita tengok simpul manok ni biasanya digunakan sebagai permulaan ikatan ketika mula mengikat pada kayu ataupun tiang. Ikatan ini tidak mudah terurai. Maknanya tidak mudah terbuka dan kayu dapat ditarik ke tempat yang dikehendaki dengan selamat. Ikatan ini juga digunakan semasa memula dan mematikan ikatan seraya. Mula, matikan ikatan seraya dan silang gunting. Sebelum kita buat ikatan seraya dengan silang gunting, kita mula dengan simpul manok terlebih dahulu dan mati pun dengan simpul manok juga. Pada bahagian kemah, simpul manok digunakan untuk mengikat tali pada tiang kemah. Dekat sini adalah ni dibesarkan. Inilah macam mana simpul manok itu terhasil. Okey, kalau kamu tengok teknik ikatan simpul manok, ini sahaja dia punya ikatan dia. Sebelum kita tengok ini, kita tengok terlebih dahulu. Dia punya ada dua cara. Kita tengok. Okey, kita tengok macam mana simpul manok ni terhasilkan. Okey, kita tengok. Tali tu dibawa ke bawah. Dua itu.
masuk ke dalam. Ini cara yang pertama tau. Macam itu je. Nanti saya akan sharekan video-video ini ke dalam grup. Okey, nanti kamu akan tengok macam mana ikatan ini dijalankan dan ada projek untuk kamu untuk siapkan video macam mana nak mengikat. Ada banyak ikatan ini. Nanti kita akan bagikan kumpulan-kumpulan dia untuk kamu kan videokan ikatan-ikatan tersebut. Nanti kita akan buat penghantaran kepada saya. Nanti kita akan tengoklah yang terbaik. Saya akan masukkan dalam YouTube video YouTube yang terbaik. Okey, kita teruskan. Ini adalah simpul manuk. Ini keadaan bawah dia. Okey, tahu? Boleh faham? Boleh diulang ke? Senang kan ni kan? Ikatan simpul manuk boleh kan? Boleh. Boleh, ni senang sangat ni. Ini paling asas. Siapa yang pengakap anda tahu dah ni. Ini cara yang kedua. Okey, yang pertama. Tengok, ini di hadapan. Selepas dia buat satu lagi gulung, dia gulungkan satu lagi. Okey, ini dekat depan dia. Selepas tu dia letakkan di belakang. Macam itu keadaan dia. Baru dimasukkan dalam batang pipe ataupun batang kayu lah. Dan ditarik. Itulah keadaan untuk kita lakukan simpul manuk. Boleh faham? Okey. Kita teruskan. Setakat ni okey Simpul manuk senang kan? Okey, senang aja. Okey, kita teruskan dengan ikatan pengail. Okey, ikatan pengail ni digunakan untuk mengikat tali, ikat tali pada pancang kemah. Dia nak ikat tali pada pancang kemah. Pancang, kamu tahu tak pancang tu apa? Kalau kemah dekat sini, dia ada macam batang besi. Kalau yang sekarang punya style lah, dia ada batang besi, kita panggil dia pancang. Dia kita cangkukkan ke tanah dan kita ikat kemah supaya lebih tegang. Itu kita namakan pancang kemah. Okey, kalau dekat hutan, so kita nak apa yang ada dekat situ, batang kayu ke dan sebagainya, kita boleh gunakan. Okey, ikatan ini kuat, dan kukuh. Selain sesuai digunakan untuk membina kemah, ikatan ini juga digunakan untuk mendaki bukit. Ada juga mendaki bukit. Antaranya adalah aktiviti abseiling dengan rappelling. Okey, abseiling berbeza dengan rappelling. Okey, nanti kita tengok apa benda rappelling dengan abseiling ni. Kamu boleh tengok dalam YouTube. Macam mana keadaan abseiling, macam mana keadaan rappelling. Okey, ini adalah dia punya simpulan dia. Ikatan pengail punya simpul. Macam inilah keadaan dia. So, macam ni ikatan dia. Okey, seperti yang kita buat tadi. Kita tengok juga video macam mana dilakukan ikatan yang kedua. Okey. Okey. Okey, tengok ada satu tali di sebelah kiri. Tali di sebelah kanan. Okey, dia letakkan secara selari macam tu. Tali yang di bawah, dia letak di bawah. Ikat. Okey, buat simpul biasa. Buat simpul biasa. Tarikkan sedikit. Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak tak ni? Okey, yang kedua pula, tali yang atas pula, simpulan yang sama. Masukkan saja ke bawah dan tegangkan. Selepas tu buat apa? Tarikkan. Itulah dia. Ikatan pengail. Boleh? Boleh tak? Nanti kita akan buat video ya. Lepas ni kita akan buat video. Okey, kita teruskan. Ikatan yang seterusnya ialah ikatan silang gunting. Okey, ikatan silang gunting digunakan untuk mengikat tali jambatan, menara, gadget,
dan menyambungkan kayu. Dia sesuai untuk membuat tripod. Tri itu apa kelas? Tri itu 3 kan? So maknanya ada 3 batang kayu kita ikatkan bersama-sama. Dia menggunakan silang gunting punya ikatan boleh membentuk tripod. Seperti mana gadget yang tadi dalam gambar tadi dia buat tripod tu. Inilah keadaan dia. Ikatan dia macam inilah simpulan dia. Ikatan ini kuat dan kukuh, okey, untuk mengikat 2 ataupun 3 batang kayu. Secara supaya bercantum antara satu sama lain. Okey, apa itu tripod? Tripod ini adalah alatan berkaki 3 untuk menompangkan sesuatu. Menompang sesuatu maknanya dia nak memegang cerek ataupun apa-apa alatan yang di tengah-tengah dia tu. Kita ikat tali, okey, dia boleh tompangkan. Okey, ini cara ikatan dia. Okey. Kita tengok gambar dan kita terus tengok video. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, ada tali dan beberapa pertama batang. sekali, murid perlu buat simpulan dahulu. So, simpulan manuk ni sangat penting untuk murid kuasai untuk mulakan apa-apa ikatan yang lain. Manuk terlebih dahulu. Itu permulaan dia. Satu cukuplah untuk memulakan ikatan. Okey, selepas itu kemudian ambil lagi satu batang pipe tu. Kita letak di sebelah dia. Kemudian kita mula lilit kedua-dua pipe tersebut. Okey, dengan cantik dan rapat. Okey, cuba tengok. Lilit sehinggalah rapat dan kemas. Lilit beberapa kali lilitan. Ni kena pastikan tali tu panjang lah. Okey, so kita dah nampak, kita dah lilit cantik-cantik. Okey, so tali yang lebih tu kita akan silangkan dia. Okey, kita masuk daripada bawah. Okey, kita silangkan di atas. Okey, cuba tengok. Kalau rasa susah nak masukkan sebab ketat, okey, kita boleh gerakkan sedikit kedua-dua pipe tu. Okey, jadikan dia kangkang sedikit pipe tu. Okey, kemudian kita lilit di tengah ni sebanyak 2 atau 3 kali sahaja. Okey, faham tak kelas? Cara yang dililitkan tu. Boleh tak? Mudah kan? Boleh. Okey, beberapa kali lilitan. Okey, ikat ketat-ketat dan kemas cantik-cantik. Okey, kita dah siap lilitan. Sekarang kita nak matikan simpulan tersebut. Okey, tadi kita mulakan dengan simpulan manuk di atas batang pipe yang pertama. Sekarang kita nak matikan ikatan tu, kita gunakan simpulan manuk juga, tetapi kita buat di batang pipe yang kedua. Okey, cuba tengok. Okey, ini cara nak mematikan ikatan tu. Sama juga pakai simpul manuk cara yang pertama. Okey, yang tadi dah cikgu tunjukkan tadi. Dah tarik, kemas dengan simpulan manuk yang cantik. Maka terjadilah ikatan silang gunting. Tada! Okey, faham? Cara yang cikgu ni buat tu dalam video ni. Okey, terima kasih kepada cikgu, kredit kepada cikgu yang membuat tu. Okey, kita teruskan dengan ikatan yang seterusnya adalah ikatan serong. Okey, digunakan untuk mengikat tali pada kayu, pancang ataupun gelong besi. Okey, ikatan ini kuat dan kukuh. Okey, sesuai digunakan untuk membuat gadget seperti meja, kerusi dan tempat memasak. Ini keadaan dia. Simpulan ini sebegiti rupa. Okey, sebegini rupa dia punya ikatan dia. Okey, ini teknik ikatan dia.
Okey, kita tengok kepada gambar rajah tersebut. Kita tengok selepas ini macam mana ikatan itu dibuat dalam video yang cikgu akan tunjukkan nanti. Okey, kita tengok. Okey, macam biasa. Untuk mula kita kena buat simpul manuk dahulu. Okey, jom buat simpul manuk dahulu. Okey, itu simpul manuk, permulaan ikatan. Selepas tu batang pipe itu disilangkan. Ikatan tu yang pertama dia silangkan terlebih dahulu. Dah selesai buat simpul manuk, kita buat di tengah-tengah ya. Kemudian ambil lagi satu batang pipe, kita silangkan dia berbentuk X ataupun berbentuk tambah. Okey, dan kita mula untuk menyilangkan tali tersebut supaya kita dapat bentuk X. Sebelum cikgu lupa ya. Okey, lilitan tu mestilah kena sama. Kalau di atas lilitannya 4, di bawah pun mesti 4. Okey, supaya lilitan kita nampak cantik dan kemas. Okey? Boleh faham? Boleh nampak tak? Okey, dah kemas dan cantik. Selepas tu dimatikan dengan simpul apa kelas? Dia gulung lagi sekali. Ini dia cross pula. Dia pusing dia ke bawah pula. Supaya tak bergerak. Okey, so kita dah dapat 4 lilitan di atas, 4 lilitan di bawah. Sekarang kita nak silangkan dia di antara pipe yang menegak dengan pipe yang melintang. Okey, kita silangkan di tengah-tengah, di antara kedua-dua pipe tersebut. So, lilitan tersebut mestilah 2 atau ke 3 lilitan sahaja. Okey, cuba buat dulu. Jangan menyerah kalah. Lepas tu, macam biasa, mematikan ikatan dengan simpul manuk. Ini cara yang pertama. Okey, dah nak habis dah ikatan serong kita. Tinggal step yang terakhir saja, iaitu kita nak matikan ikatan dengan ikatan simpul manuk. Okey, harap murid ingatlah simpul manuk tu macam mana. Kita ada ajar 2 cara kan? Buatlah cara yang bersesuaian dan senang untuk murid buat. Okey? Selamat mencuba. Okey, itu adalah video yang keempat. Okey, kita teruskan dengan simpulan ikatan seraya. Digunakan untuk membuat jambatan, menara dan rakit. Mulakan dengan simpulan manuk terlebih dahulu macam yang tadi. Kemudian lilitkan dengan kemas. Matikan dengan ikatan simpul manuk juga. Ini adalah hasil daripada ikatan seraya. Kalau kamu tengok macam mana dia mengikat jambatan, menara dengan rakit, dia menggunakan ikatan seraya. Ini macam mana kaedah untuk mengikat ikatan seraya. Kita tengok video. Kita tengok terus. Okey, kita mulakan dengan simpul manuk dahulu. Okey, buat di tengah-tengah batang pipe tersebut. Dan kita ambil lagi satu batang pipe, kita silangkan jadi bentuk X ataupun bentuk tambah. Okey, kemudian apa? Kemudian kita mulalah melilit. Kita lilit daripada bawah, kemudian di atas pipe, kemudian kita lilit lagi di bawah pipe tersebut. Kita lilit lagi ikut step yang sama sehingga beberapa lilitan. Ada beza tak dengan ikatan tadi?
Okey, dekat sini jangan lupa pula. Yang tadi tu lilitlah dia cantik-cantik, bersilang kan? rapat-rapat. Kalau Nampak dekat tak? situ, Perbezaan sebelah atas antara ada ikatan 3 seraya. lilitan, di bawah pun kena 3 lilitan ya. Okey, sekarang kita mula silangkan di antara pipe yang di atas dan pipe yang di bawah. Okey, ikatan seperti ikatan silang gunting, iaitu kita silangkan di antara pipe atas dan juga bawah. Okey, lilitan juga mestilah dalam 2 atau 3 lilitan sahaja untuk pastikan ikatan tu lebih kuat dan kukuh. Okey, macam biasalah kalau kita nak matikan ikatan tu, kita gunakanlah ikatan simple mano. Jangan cakap lupa, kita dah buat banyak kali ni ikatan simple mano ni. Pastikanlah murid ni dah mahir. Nanti kita buka sekolah, kita tengok masing-masing punya kemahiran ikatan ya. Okey, selesai untuk ikatan seraya. Dah siap pun. Inilah ikatan seraya ataupun square lashing. Ni ikatan terakhir ni. Harap murid semua boleh faham ya cara-cara nak ikat ya. Okey, terima kasih kepada cikgu yang terlibat dalam pembikinan video itu. Cikgu tumpang saja video dia untuk kita lebih faham. Okay.